Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi video ini kita akan membincangkan tentang bab 5 rangkaian dalam teori graf. Bahagian pertama, kita akan membincangkan tentang pokok dengan jumlah nilai pemberat minimum. Okey, jadi itu yang pertama. Ini yang pertama. Dan kedua, kita akan mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Okey, jadi kita akan beralih pada slide yang seterusnya. Okey, bagi pokok dengan jumlah nilai pemberat minimum, kita akan bincangkan soalan contoh 13 buku teks muka surat 141. Soalan. Rajah di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Maksudnya dekat sini dia beri kita satu graf, tak ada anak panah dan ada pemberat. Ni pemberat. Ni dekat tepi ni kan. Okey, kemudian soalan minta kita lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat paling minimum. Okey. Sekarang kita ada satu rajah graf rangkaian. Tetapi graf ini belum tentu dia pokok. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita ada step-stepnya. Okey, jadi step yang pertama adalah cari NE, maksudnya bilangan tepi bagi pokok. Okey, kalau rajah ni kita lihat, dia punya, ni cikgu tulis rajah lah. Okey, bilangan bucu bagi rajah adalah 1, Q ni, Q, R 2, S 3, T 4 dan P 5. Maknanya NB dia bilangan bucu ada 5. NE dia pula bilangan bagi tepi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, jadi NE dia ada 7. Ini pada rajah. Okey, untuk jadi pokok, sebelum ni kita ada belajar, untuk jadi pokok bilangan tepi bagi pokok mestilah bilangan bucu tolakkan dengan 1. Kalau ikut soalan ni, maknanya 5, bilangan bucu 5, ditolakkan dengan 1 dapat 4. Yang ini yang sepatutnya. Okey, jadi pada rajah ada 7 bucu. Yang sepatutnya untuk jadi pokok, dia 4, bukan bucu ya tadi, tepi. Pada rajah ada 7 tepi. Sepatutnya untuk pokok ada 4 tepi. Okey, jadi kita akan tolak 7 tolak 4 sama dengan 3. 3 tepi akan dipadam. Maknanya kita akan hilangkan 3 tepi pada rajah. Okey, jadi step yang kedua adalah padam 3 tepi dengan nilai pemberat tertinggi. Ini step kedua kita. Ni macam kita cuba-cubalah. Step pertama tadi cari bilangan sisi tepi yang nak kena padam. Yang kedua, padam 3 tepi dengan nilai pemberat tertinggi. Okey, jadi sekarang sama-sama kita lihat pada rajah. Okey, jadi kalau kawan-kawan perhatikan pada rajah, 3 nilai pemberat paling tinggi. Pertama, cikgu dapati 25. Kedua, 20. Ketiga, 19 kan? Okey, jadi kita akan padamkan tepi 25, 19 dan 20 ni. Okey, jadi cuba sama-sama kita lukis semula apakah bentuk yang akan terhasil apabila kita padamkan tepi dengan pemberat 3 pemberat tertinggi ni. Okey, jadi cikgu dah lukiskan. Ni hasilnya. Lepas kita padam sisi 20, 25 dan 19. Okey, jadi ni hasilnya. Sini ada 17, 14, 12, 10. Okey. Bila kita tengok gambar ni, adakah graf yang kita lukis ni sekarang dia pokok? Okey, jawapannya tidak. Kerana bucu P, ni bucu yang cikgu bulatkan ni, dia adalah bucu terpencil. Okey, jadi sekarang bucu P, bucu terpencil, maknanya kita kena tambah salah satu tepi antara QP dengan TP supaya dia berhubung dengan P ni. Kita nak hubungkan dia. Okey, jadi antara
25 dan 19, mana yang kita nak pilih? Okey, jadi kita akan pilih nilai dengan pemberat paling kecil. Jadi cikgu akan pilih 19. Jadi saya akan tambah di sini 19. Saya tambah satu bucu baru, bukan bucu, tepi baru 19. Okey, sebab cikgu tambah baru, cikgu kena padam satu bucu lagi. Barulah dia jadi pokok kan? Tadi kita kena padam 3. Okey, jadi dekat bahagian sini, dekat bahagian segitiga R, S dan T, kita kena fikir mana nilai pemberat paling tinggi. Okey, jadi nilai pemberat paling tinggi adalah 17. Jadi kita akan padam tepi yang menghubungkan bucu R dan S dan kita cuba lukis semula adakah dia menjadi pokok. Okey, jadi cuba kita lukis. Okey, jadi ni gambar yang cikgu dah lukiskan. Apabila saya tambah tepi yang menghubungkan antara P dan T, pasangan bucu P dan T, dan saya buangkan pasangan RS punya tepi 17 ni. Okey, jadi bila jadi gambar dia macam ni. Okey, macam dah nak betul, jadi kita semak semula. Kita punya konsep tadi, pokok bilangan tepi dia adalah kurang 1 daripada bucu. Bila bucu 5, tolak 1 dapat 4. Jadi kita kira betul ke tepi kita 4? 1, 2, 3, 4. Jadi betul. Jadi inilah pokok yang terhasil dengan nilai jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey, jadi akhir sekali kita kena kirakan jumlah nilai pemberat minimum dia. Kita tambahkan sahaja semua sekali. Okey, jadi dekat sini kita tambahkan 19, tambah 14, tambah 10 dan tambah 12. Okey, jawapan dia adalah 55. Okey, jadi 55 inilah nilai pemberat paling minimum bagi pokok tersebut. Okey, jadi kita akan beralih pada contoh yang seterusnya. Okey, jadi step yang pertama untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, praktis kendiri 5.1c, buku teks muka surat 142. Raja di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey, jadi ni maksudnya dia sama macam tadi. Dia minta satu pokok, jumlah nilai pemberat paling minimum. Okey, jadi soalan B, berapakah jumlah pemberat minimum? Maknanya kita kena tambahkan hasil pemberat di akhir bila awak dah dapat gambar pokok tu. Okey, jadi step pertama, cikgu dah tulis kat sini. Step pertama kita adalah pada gambar yang dia beri ni, kita kena kira bilangan tepi dia. Bilangan bucu dia. Okey, jadi bucu yang pertama Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi isi dia 6. Bilangan tepi dia pula, cikgu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi dia agak bercelaru sikit kat sini, tak apa, kita kira je. Selagi dia ada dua pasangan tepi macam ni, dia ada dua pasangan bucu macam ni, dia ada satu tepi sebenarnya. U pergi R ada satu tepi. Okey, jadi keseluruhan dia ada 9. Okey, ini pada gambar. Okey, jadi untuk jadi pokok, bucu mestilah sama 6. Formula kita kata bilangan bucu tolak 1. Jadi 6 tolak 1 sepatutnya cuma ada 5 tepi. Sekarang pada gambar ada 9 tepi. Jadi macam mana nak buat? 9 tolak 5 dapat 4. Okey, jadi step yang pertama kita tahu gambar ini terlebih 4 tepi. Untuk jadi pokok kita kena padam 4 tepi dia. Okey, jadi step yang kedua adalah padam 4 tepi. Okey, kena pilih nanti pada Raja nak padam yang mana. Okey, yang ketiga, cuba apa? Cuba lukis semula. Kita akan lukis semula nak tengok kalau kita padam nilai pemberat 4 tepi ni, pemberat dia paling tinggi lah tadi kan. Lepas kita lukis semula dia jadi pokok atau tidak. Okey, jadi sama-sama kita try.
Okey, jadi sekarang yang ni dah selesai tadi. Step pertama selesai. Step kedua kita belum selesaikan lagi. Kita kena padam 4 tepi. Nak pilih 4 tepi, cikgu cakap pemberat dia mestilah yang paling tinggi. Okey, jadi kita scan, kita cari pemberat paling tinggi adalah 42, 38. Kita nak 4 ni. Lagi 36 dan 34. Jadi ni cikgu nampak dekat sini 4 tepi dengan pemberat paling tinggi ni saya nak padamkan dia. Okey, jadi saya akan cuba lukis semula. Awak pun boleh try. Awak boleh pause dan try lukis semula. Okey, jadi inilah hasil yang telah cikgu lukis. Saya dah padam 4 tepi tadi. Bila saya lukis, saya dapati dia dah menjadi pokok. Semua bucu berhubung. Tengok semua berhubung. Dan kemudian tak ada berbilang tepi, tak ada gelung dan bilangan tepi dia yang sepatutnya 4. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, bilangan tepi yang sepatutnya 5. Ni yang dekat soalan ni tadi. Pun dah penuhi. Jadi maknanya inilah gambar pokok dengan jumlah nilai pemberat yang paling minimum. Okay, jadi kita dah dapat gambarnya. Ni tak macam contoh yang sebelum ni. Kalau yang sebelum ni tadi ada bucu terpencil, jadi kita kena adjust, pilih sisi lain dengan nilai pemberat yang tertinggi. Okey. Tapi untuk soalan ni dah siap dah. Okey, untuk soalan A dah siap. Jadi untuk soalan B pula, dia nak jumlah pemberat minimum. Okey, jadi kita akan tambahkan semuanya sekali. 24 tambah 20 tambah 32 tambah 18 dan tambah 30. Hasilnya adalah 124. Okey, jadi siaplah soalan ni. Okey, jadi cikgu ulang. Step pertama, awak mesti bandingkan gambar yang diberi dengan pokok yang sepatutnya. Kalau pokok dia punya tepi patutnya 5. Pada rajah ada 9. Maknanya awak kena padam 4 tepi. Okey, untuk padam 4 tepi ni pula tak boleh padam suka-suka hati. Awak sebab dia nak paling minimum, awak kena cari tepi dengan pemberat yang paling tinggi. Okey, jadi cikgu pun pilih 4 tepi dengan pemberat paling tinggi. Okey, step ketiga, saya akan cuba lukis semula. Okey, bila saya lukis, saya dapati dia dah jadi gambar pokok. Okey, jadi bila dia dah jadi gambar pokok, siaplah soalan kita. Kita dah berjaya lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang paling minimum. Okey, untuk soalan B pula, tambahkan sahaja berapa nilai pemberat yang ada pada rajah pokok kita ni. Okey, jadi kita akan masuk ke bahagian yang seterusnya. Okey, ini bahagian yang kedua dalam video ini, iaitu mewakilkan rangkaian dalam bentuk maklumat. Okey, rangkaian ni maksudnya kita akan buat graf lah daripada maklumat yang dia beri. Jadual, ini contoh 15, buku teks muka surat 144. Jadual di bawah menunjukkan data 6 orang murid dan 2 jenis permainan yang diminati. Tukar maklumat. Okey, jadi soalan dia adalah tukar maklumat dalam bentuk rangkaian. Dia minta awak buat graf rangkaian daripada maklumat yang dia beri ni. Okey, jadi sebelum kita jawab soalan ni, kita kena set dulu. Kita kena tentukan dulu. Okey, jadi cikgu nak tentukan bucu dia adalah mewakili jenis permainan. Okey, jadi jenis permainan ni cikgu anggap dia sebagai bucu. Jadi jenis permainan bucu. Nama murid pula saya anggap dia sebagai tepi. Okay, jadi bucu dia permainan, tepi dia nama murid. Okey, jadi kita nak start dengan yang mana? Cikgu rasa cikgu nak start dengan yang atas ni dulu. Okey, jadi saya buat bucu yang pertama. Ni bucu nama dia, badminton. Bucu badminton bersambung dengan catur.
Jadi siapakah gerangannya yang suka permainan badminton dan catur? Okey, jadi kita dah buat untuk Edmund ni. Jadi Edmund. Okey, jadi yang pertama dah siap. Edmund ni. Okey, kemudian kita akan buat antara badminton dan catur. Jangan buat bola sepak antakraw, tak tahu nak sambung mana kan. Okey, jadi kita tengok badminton. Yang ada badminton yang seterusnya, cikgu jumpa dekat nama Maria. Maria suka badminton dan bola jaring. Okey, jadi untuk badminton ni, cikgu akan sambungkan dengan bola jaring. Bola jaring. Okey, jadi siapa yang suka badminton dengan bola jaring? Orangnya adalah Maria. Jadi cikgu tulis nama Maria pada tepi dia yang menghubungkan bucu badminton dan bola jaring. Okey, seterusnya. Okey, bola jaring. Kita cari yang mana berkaitan dengan bola jaring. Ni. Bola jaring dan catur. Yang suka Aina. Aina suka bola jaring dan catur. Okey, jadi cikgu sambungkan bola jaring dengan catur. Okey. Catur bola jaring yang suka Aina. Jadi cikgu tulis nama Aina pada tepi dia. Okey, jadi Aina dah siap. Seterusnya kita boleh cari catur. Siapa suka catur? Kalau pada gambar ni, Rajen suka catur dan bola sepak. Okey, jadi cikgu pun nak sambungkan garisan tu catur. Saya nak pergi jumpakan dengan bola sepak. Okey, jadi bola sepak catur. Siapa tu suka? Nama dia adalah Rajen. Jadi cikgu tulis Rajen di sini. Okey, kemudian cari bola sepak dan siapa-siapa lah kan. Jadi dekat sini kita jumpa bola sepak dengan sepak takraw. Okey, jadi kita akan buat ke bawah. Now, dia tak semestinya awak buat sama dengan cikgu. Awak boleh buat pergi hala mana pun, janji pasangan dia tu betul. Jadi bola sepak, sorry, saya salah tulis. Sepak takraw. Jadi yang kat sini adalah sepak takraw. Siapakah yang minat bola sepak dan sepak takraw? Orang itu adalah Azwan. Jadi kita tulis nama Azwan di sini. Okey. Kemudian yang terakhir sekali, bola jaring dan juga bola tampar. Okey, siapa suka Jenny? Jadi cikgu buat dekat sini. Kalau awak tak nak buat kat tempat cikgu, awak nak buat turun bawah pun boleh, tak ada masalah. Bola jaring dan juga bola tampar. Okey, jadi siapa yang suka? Orang itu adalah Jenny. Jadi kita cek semula gambar yang kita lukis ni betul ke tak. Okey, badminton, catur. Okey, kemudian bola sepak, bola takraw, bola sepak, bola takraw. Kemudian catur dengan bola sepak. Okey, kemudian catur bola jaring, betul. Badminton, bola jaring dan akhir sekali bola jaring, bola tampar. Okey, jadi inilah bentuk rangkaian yang terhasil daripada maklumat yang diberi. Okey, jadi gambar awak tak semestinya sama dengan gambar saya. Dia boleh jadi gambar apa-apa pun selagi pasangan bucu dia dengan orang yang betul. Okey, awak boleh try juga. Okey, kita akan beralih pada contoh seterusnya. Okey, ini adalah contoh terakhir modul aktiviti muka surat 74. Soalan dia. Max berkahwin dengan Jane dan mempunyai 2 orang anak, Ivan dan Derek. Derek berkahwin dengan Carla dan mempunyai seorang anak, Kenneth. Kenneth berkahwin dengan Alice. Okey, nampak macam complicated tapi sebenarnya tak pun. Okey, jadi nak paling senang kita anggap orang-orang ni sebagai bucu. Okey, jadi Max kita anggap dia sebagai M, bucu M. Jane, J. Ivan, I. Derek, D. Carla, C. Seorang anak Kenneth, K. Dan Alice, A. Okey, jadi orang-orang ini adalah bucu kita. Okey, jadi senang je. Kita
start dengan bucu. Oh, sorry. Okey, jadi ini M. Max berkahwin dengan Jin. Okey, jadi Max berkahwin dengan Jin. Hubungkan dia. Max kahwin dengan Jin. Mempunyai 2 orang anak, Ivan. Yang pertama anak dia Ivan. Yang kedua anak dia Derek. Okey, jadi anak ni bukan anak Max seorang. Anak ni anak Max dengan Jin. Jadi Jin akan bersambung dengan Max untuk dapat Ivan. Sama juga dengan Derek. Sebab dia anak dua-dua pasangan ni. Okey, jadi kita dah siap. Max kahwin dengan Jin. Mempunyai 2 orang anak, Ivan dengan Derek. Okey, dah siap bahagian pertama. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Derek berkahwin dengan Carla. Okay, jadi kita sambungkan saja. Derek jumpa Carla. Dia temu jodoh kat situ. Dan mempunyai seorang anak Kenneth. Okey, jadi anak ni bukan anak Carla saja atau bukan anak Derek saja. Jadi kita kata anak ni anak dia dua-dua. Jadi kat sini ada Kenneth. Okey, kemudian Kenneth berkahwin dengan Alice. Sambung dekat sini, Alice. Nak sambung kat mana-mana pun ikut awak pun boleh lah. Kalau cikgu buat sebelah kanan, awak nak buat sebelah kiri pun boleh. Betul saja. Okey, jadi siaplah. Senang saja kan? Okey, jadi tamatlah video untuk hari ini. Kita dah membincangkan tentang pokok dengan jumlah nilai pemberat minimum. Dan yang kedua, kita membincangkan tentang mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Okey, jadi tamatlah video untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Cikgu harap awak faham. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.